Menjagalah kemuliaan Al-Quran itu sebagaimana dia menganggap bahawa membawa panji Al-Quran, membawa panji bendera Islam. Kalau bawa dalam peperangan Islam, yang paling penting ialah orang yang memegang bendera tu. Jatuh bendera tu kalah. Jadi orang yang pegang bendera ni, dia tak boleh main lah, kan? Dia serupa orang yang hamil Quran. Kamu semua ni sama macam tu. Tayar pancit. Bawa kereta, tayarnya tak ada, tayar tak ada. Ada rem je. Jalan tak? Boleh jalan tak? Kalau kena gaya boleh jalan, tapi memang habis. Tapi yang penting biasa tak jalan. Jadi nak menghafaz Quran, dia kena faham bahasa Arab tu. Sebab tu penting orang hafaz Quran mesti faham bahasa Arab. Mesti belajar bahasa Arab. Tak boleh tak belajar bahasa Arab. Kalau tak nak faham macam mana? Bahasa Al-Quran tu sendiri dalam bahasa Arab. Dan kita boleh lihat Al-Quran, dalam Al-Quran ni ayat dia berulang-ulang. Kita akan jumpa banyak kali, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, wa iz kan banyak kan. Jadi itu kalimah-kalimah tu kita kena dah faham dah. Paling tidak pun kan, yakfurun, yu'minun, itu apa maksud dia. Itu kalimah-kalimah yang ringkas, kalau boleh kita dah pasak dalam otak kita. Wa idza qila lahum, apa maksud dia? Kan? Wa qala, apa maksudnya? Contoh. Kan? Yatadabbarun, contoh dalam Quran kan. Jadi banyak ayat-ayat kalimah-kalimah yang kita dah boleh angka. Ustaz dulu ada seorang kawan, dia ni rajin. Dia rajin apa? Dia rajin lepas dia hafal je, bukan dia dah hafal. Dia nak hafal ayat tu, nanti dia ambil pensel, dia akan tulis terjemahan dekat kalimah-kalimah tu, kecil-kecil tulis kat ayat, kat Quran tu. Penuh Quran dia dengan terjemahan dia tulis kecil-kecil. Dia hafal lah. Ustaz tengok bunyi Quran tu, dahsyat budak ni kan, rajin betul dia menulis kan, tulis balik. Jadi dia faham apa yang dia nak hafal, dia faham. Dan itu juga salah satu cara nak kita menguatkan hafazan. Nak kuatkan hafazan, salah satu cara hafal dengan makna, faham makna. InsyaAllah melekat kan. Sampai satu ayat kita tak teringat apa nak mulakan. Diingat ayat ni tentang apa, biasa kita boleh sambung balik. Begitulah biasanya. Jadi itu salah satu cara yang boleh kita usahakan. Orang yang sebelum kamu berpendapat Al-Quran itu adalah sebagai risalah yang datang ia daripada Tuhan mereka. Maka adalah mereka memahaminya di waktu malam. Dia malam-malam dia tadabbur. Malam-malam ni apa? Waktu malam tu 9 kata, waktu pagi bangun tidur, bangun awal pagi mengaji, baca, tengok terjemahan. Sebab itu ulama-ulama dulu bila dibaca baca sikit menangis. Kita baca sikit tidur kan, khusyuknya tu kan, tertidur. Kalau tak tertidur pun usik kawan tengah baca ni, tangan kawan kan, tolak kawan kan. Tu demi tak faham ni tentang ayat tu, padahal tentang ayat neraka tu kan. Jadi bila macam tu kita nak kena muhasabah balik, tengok, kena baca, banyakkan faham ayat-ayat Al-Quran. Maka adalah mereka itu memahaminya di waktu malam dan mengamalkannya di waktu siang. Waktu siang apa yang Al-Quran ajar dia amalkan. Ini benda yang kita kena latih insya-Allah. Daripada Al-Fudail bin Iyad rahimallahu taala berkata ia, maksudnya sayugilah bagi orang-orang yang menanggung Al-Quran tidak memerlukan, tidak mempunyai hajat kepada seseorang daripada khalifah dan kepada orang-orang yang terbawah darinya. Fudail bin Iyad kata apa? Jangan kita apa-apa nak bergantung kepada pemerintah. Orang hamil Quran jangan bergantung kepada pemerintah. Sesikit bantuan, sesikit minta bantuan pemerintah. Tak. Orang hamil Quran jangan bergantung kepada pemerintah. Dia nak bagi, tak nak bagi, jangan pula sikit nak bagi, nak kena buat majlis. Kan? Tak buat majlis, tak dapat peruntukan. Orang macam ni tak payah. Pemerintah macam ni tak payah diikut. Dia nak bagi, kena kelas nak bagi. Sebab tu kalau ulama-ulama dahulu
Hatta khalifah sendiri nak panggil, mereka akan datang kepada ulama. Bukan ulama dipanggil, ulama kena datang jumpa pemerintah. Tak. Sebab begitu sekali dia punya izzah, kemuliaan ulama-ulama terdahulu. Ulama sekarang pun ada yang hebat-hebat pun ada. Jadi kita kena jaga kemuliaan tu. Orang yang menghafaz Al-Quran, yang hamil Al-Quran, kena faham benda ni. Dan kepada orang-orang yang terbawah daripadanya. Apatah lagi khalifah, orang bawah pun kalau panggil pun, kalau jangan kita bergantung ataupun berhajat kepada orang seperti ini. Jadi habis kita nak berhajat kepada siapa? Ada keperluan. Jadi berhajat sebagaimana keperluan kita kepada Allah SWT. Apa saja keperluan, insya-Allah Allah Taala akan penuhi. Dari sudut teknikal macam mana? Urusan dunia, sebagaimana biasalah. Hidup ni sebenarnya ada prosedur. Hidupnya ada prosedur. Kita ada bila kita perlu satu, kita nak mohon, tak ada masalah. Tapi bila dah sikit-sikit nak kena bergantung, sikit-sikit nak kena bodek, itu bahasanya kan. Sikit-sikit nak kena bodek, sikit-sikit nak kena menempel. Kalau tak rapat dengan pemerintah, tak rapat dengan YB contoh, tak dapat. Betul tak? Tak dapat apa, YB tak bagi, tak dapat. Kalau tak menonjolkan diri depan pemerintah, tak dapat. Jadi benda-benda macam ni bagi orang hamil Quran kena jauhkan. Dan daripadanya juga berkata ia, maksudnya orang-orang yang menanggung Al-Quran itu sebagai orang yang membawa bendera Islam. Orang-orang yang menanggung Al-Quran itu sebagai orang yang membawa bendera Islam. Tidaklah patut tidak baginya bahawa ia bermain serta orang-orang yang bermain. Apa maksud dia tu? Dan lupa serta orang yang lupa. Dan lega serta orang-orang yang lega. Dan laga serta orang-orang yang laga kerana membesarkan bagi kehormatan Al-Quran. Bagi orang hamil Quran, hendaklah mereka ini menjagalah kemuliaan Al-Quran itu sebagaimana dia menganggap bahawa membawa panji Al-Quran, membawa panji bendera Islam. Kalau bawa dalam peperangan Islam, yang paling penting ialah orang yang memegang bendera tu. Jatuh bendera tu kalah. Jadi orang yang pegang bendera ni, dia tak boleh main lah. Kan? Dia serupa orang yang hamil Quran. Kamu semua ni sama macam tu. Kalau main pegang Quran main, siapa lagi nak harap? Kan? Ni benda paling utama ni, memegang dasar Al-Quran. Orang yang bertanggungjawab untuk memegang Al-Quran. Kalau yang memegang Al-Quran pegang main, nanti habislah. Kan? Orang yang tak menjaga Al-Quran akan naik, dan orang-orang yang memegang Al-Quran ni dah jatuh, habislah. Itu yang berlaku keadaannya kalau kita lihat dalam sejarah Islam. Contoh sejarah di Cordova contohnya, kan? Cordoba, pernah pergi Cordoba? Cordoba kat mana ya? Spanyol ke mana? Spanyol ke tak Ustaz? Cordoba. Siapa pernah pergi? Tak pernah Tak pernah? Macam Cordoba tu dekat Bandar Muar Kalau Cordoba tu dekat Bandar ke kat Melaka, senang ke nak pergi? Jauh kan, memang tempat jauh. Ustaz pun tak pernah pergi. Tapi kita boleh lihat Cordoba itu yang dahulunya diperintah oleh Islam, akhirnya kerana kelalaian umat Islam, akhirnya jatuh ke tangan tentera salib, yang mana akhirnya umat Islam tu dia bagi pilihan. Umat Islam yang duduk di Cordoba, dia beri pilihan. Dia beri pilihan sama ada masuk agama Kristian ataupun dibunuh. Kalau kamu dalam keadaan itu, nak pilih mana? Kalau kita dalam keadaan tersebut, nak pilih mana? Nak pilih dibunuh ke nak pilih masuk Kristian? Saya pilih lari, Ustaz. Kebanyakan lagi.
Yang tinggal state-state ada yang dah masuk Kristian habis. Jadi akhirnya keturunan tu habis. Walaupun sejarahnya ada kan, besar kesannya. Cantik tempat Cordoba ni. Begitu juga dekat, begitu juga dengan satu kerajaan Melayu lama. Kerajaan Melayu lama contoh di mana? Di kerajaan yang disebut sebagai, pernah dengar kerajaan Fi Amanillah, kerajaan tu, kerajaan yang jatuh pada tahun 1512 gitu, saya ingat 1512. Kerajaan tentera mana datang, saya tak ingat, tapi tentera apa, saya tak pasti tentera Belanda ke tentera British. Dia datang menyerang negara tersebut, yang mana akhirnya negara tersebut jatuh ke tangan orang bukan Islam, orang Kristian. Pada ketika itu ada tiga raja Islam. Yang saya ingat nama salah satu Raja Sulaiman, ada raja tiga orang, ada dua orang lagi namanya pelik sikit. Tapi tiga raja, yang mana akhirnya lawan-lawan kalah dan tewas. Akhirnya kerajaan Islam tersebut ditakluk oleh kerajaan tentera Kristian. Kat mana tu? Siapa tahu? Dekat Manila, Filipina tu ataupun sebut Manila kan. Manila tu asal sebutan tu dulu asalnya Amanillah. Dalam Amanillah maksudnya keamanan Allah lah. Dalam keamanan Allah. Amanillah. Bila dah dikuasai semua habis. Sekarang tinggal Manila je. Habis Manila. Dah. Tak ada hujung. Rakyat dia apa? Rakyat dia habis semua sekarang ni. Dulu Islam, ada yang sekarang dah kebanyakannya ni dah kafir, dah jadi murtad dan Kristian. Yang tinggal kebanyakannya kalau di Filipina tu yang masih Islam di belah-belah apa disebut kawasan Solo, kawasan apa nama tu? Tempat tu. Ada 3 tempat. Tu. Tempat-tempat yang biasa kita dengar ada peperangan-peperangan sikit tu. Tu. Apa? Mindanao apa gitu ada di belah. Itu yang kawasan yang Islam, masih Islam. Tapi di kawasan yang utama di bandar tu habislah. Ditakluk oleh orang Kristian. Hari ini pun jangan main-main. Hari ini jangan main-main. Yang kita merasa bahawa benda tu dah tak ada. Cubaan-cubaan tu masih lagi berjalan sehingga hari ini. Sebab itu kita jangan terlalu bergembira sangat nak apa dengan hiburan. Pun salah satu cara mereka untuk masuk ke dalam masyarakat kita umat Islam. Salah satu dengan cara hiburan. Hiburan hari ni kat mana yang terhibur? Kat mana? Banyaklah kan apps kan. TikTok bagi semua. Lepas tu masuk apa tu? K-pop. Apa lagi? Yang Korea-Korea kan. Kan best kan? Laki dia semua macam jambu semua kan. Orang pun ikut kan. Gaya rambut semua ke depan, semua penuh kan. Ustaz tak faham betul rambut zaman budak zaman sekarang. Rambutnya semua macam tak sikat. Kan? Tu bertanya diri sendiri kan. Kita selalu gitu kan. Kadang tak perasan juga orang punya style kan. Berarti tak boleh bila tak pakai kopiah tu Ustaz tengok rambutnya. Ini style rambutnya tak sikat sebenarnya. Ustaz tahu tu bukan tak nak sikat, memang style. Style. Kalau pergi jalan kan, mesti depan tu nak keluarkan sikit. Itu tak masalah, itu tak ada masalah sangat. Cuma nak beritahunya kalau kita terlalu ada setengahnya kalau yang tak ada pegangan agama yang kuat, akhirnya terjebak. Mula-mula suka kan. Macam artis kan. Kita pun ni ikut. Padahal mereka ini juga selain daripada mereka membawa hiburan, mereka juga membawa menyelit unsur-unsur dakwah. Tak sedar kadang kita sedar kan
Bila buat konsert-konsert nanti dia pun sebut Jesus dia apa semua, menyeru kepada ni, thanks God apa, dia tak sebut bahasa tu. Kita pun daripada kita rasa macam tak seronok, lama-lama kita rasa normal. Bila kita rasa normal, kita tak rasa bersalah. Itu jadi yang kesan kepada cubaan menormalisasikan doktrin kepada fikiran-fikiran umat Islam. Itu bahaya. Banyak hari ni TikTok pun tak payah cakap lah kan, IG tak payah nak cerita kan. Itu baru cerita sikit, belum cerita usaha-usaha nak merotakkan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.